Tuan Mengerusi, saya ingat ni lah masalah dia. Belum pun Suruhanjaya ni ditubuh, belum lagi dia nak buat kerja. Yang penangan macam ni yang tak dipakai ni. Ipoh Timur, ni Kota Melaka. Belum orang buat kerja dah hukum dah. Ipoh Timur kata, ini akan jadi postman, letak dalam post box. Saya ingat kalau dia jadi Suruhanjaya, yang tu yang dia buat tu. Kepala dia sendiri pun tak cuci lagi. Bagilah peluang. Jangan kita Post office AR registered. Ya, tapi bukan post office pun dia kata high powered. Dia sendiri cakap tak betul. Yang Perdana Menteri sendiri kata, bukan post office AR registered. Yang Perdana Menteri sendiri kata pagi ini. Pagi ini. Dia yang kata. Dia yang kata, saya malah nak petikai orang tua ni punya cakap. Dia yang kata, dan high powered. Jadi betul lah. Dalam satu masa kata postman, masa yang sama high powered, ada kuasa. Yang mana satu ni? Ya. Jadi saya harap kita kena bagi peluang. Ya. Yang Muhammad, tak payahlah PJ Utara duduklah. Ni Kota Melaka saya tak nampak. Kota Melaka. Ya, Kota Melaka bangkit kata, ya, kita mesti bagikan dia satu kuasa yang terbesar. Tinggi lagi daripada yang lain-lain. Baik. Dia tidak ada kehabisan. Kalau pula yang siap ni dengan kuasa yang banyak, dia pula Suruhanjaya dia tak menjalankan tindakan yang betul, siapa pula nak hukum dia ni? Siapa pula yang nak suruh dia duduk, bagi tahu ada orang komplain tentang dia, siapa pula? Benda ni tidak kehabisan. Tidak ada satu badan yang tertinggi sekali, ya. Sebab itu apa yang kita sebut di sini ialah siap ini sebenarnya yang kita nak wujudkan tidak berhajat untuk dia sebagai pendakwa raya. Kerana kuasa itu ialah kuasa dalam perlembagaan yang diberikan kepada pendakwa Attorney General. Kita kena asing-asingkan masing-masing punya tugas. Kalau tidak nanti semua masalah akan dihalangkan pada siap. Tutuplah. Peguam negara punya jabatan, polis pun tutup, kastam pun tutup. Tak perlu wujud lagi badan disiplin untuk menyiasat tingkah laku ahli dia. Tak boleh macam tu. Kita adakan siap ini untuk kita nak ambil kira aduan daripada orang ramai yang telah pun mengadu seorang pegawai kepada jabatan dia, tapi tiada tindakan yang diambil. Yang ni merayu kepada siap supaya siap akan memantau dan memberitahu, jabatan, kamu tak ambil tindakan. Ini yang kita mahu. Dan sekiranya saya nak beritahu, dengan adanya pendengaran awam, dengan bolehnya dipanggil saksi untuk memberikan dia punya bukti-bukti semua, ini sudah menjadi satu keputusan yang diketahui orang ramai. Dan pada ketika itu tidak boleh diletak dalam post box, letak bawah tikar, tak mau menyelesaikan. Orang ramai dah tahu. Saya percaya inilah sebenarnya pendengaran awam dan orang ramai sudah tahu ini suatu orang kata kuasa yang akan mendorong yang jabatan berkenaan yang dikomplain itu, kalau dulu tidak mengambil tindakan, untuk dia mengambil tindakan, dan bukan saja mengambil tindakan, kalau didapati bersalah mesti menurunkan hukuman kepada kaki tangan yang dikomplain itu. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut sini carangan pindahan daripada Batu Gajah kita tidak setujulah. Ahli-ahli yang Pasal Nasional ingat tak setuju nanti kan kalau suruh undi kata tidak dan kata sokong pula. Alasannya bukan, saya belum bagi alasan. Bukan saya kata tolak. Postmaster. Bukan tolak dengan tidak memberi alasan. Sabarlah. Saya pernah dengar orang cakap young man in hurry, but old man in hurry tak pernah orang sebut tau. Kalau tua buat perangai macam orang tua, ya. Mesti mau sabar, steady. Mau steady sikit ya Muhammad. 40 tahun duduk dalam dewan, mesti mau steady sikit. Kau tidak malu kepada orang lain, tak belajar apa-apa macam unta di Mekah. Baik, jadi kita menolak carangan pindahan ini kerana tujuan fasa 22/2 dan -3 ini adalah untuk memberikan kuasa yang luas dan bebas kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan dalam menentukan apakah aduan yang ingin disiasatnya. Semuanya bergantung kepada keputusan Suruhanjaya Integriti. Jika difikirkannya wajar untuk menyiasat suatu aduan, ia boleh menyiasat.
Jika difikirkan tidak wajar menyiasat sesuatu aduan, maka ia berkuasa merujukkan aduan itu kepada mana-mana pihak yang berkenaan. Kuasa ini diberikan kepada Suruhanjaya Integriti dengan kepercayaan bahawa Suruhanjaya Integriti akan bersikap profesional, bijak dan jujur dalam menjalankan fungsi dan kuasanya. Kita kena beri fleksibiliti, ya. Dengan adanya kuasa yang diperuntukkan di bawah Fasal 22/2 dan -3 ini, Suruhanjaya Integriti mempunyai kebebasan untuk memutuskan sama ada untuk menyiasat apa-apa kesalahan tata tertib ataupun tidak menyiasat apa-apa kesalahan tata tertib. Jika Suruhanjaya Integriti memutuskan untuk tidak menyiasat, maka Suruhanjaya boleh merujukkan kesalahan tata tertib itu kepada pihak berkuasa tata tertib yang berkenaan untuk menyiasatnya. Fasal 22/2 dan 3 tidak bertujuan untuk membendung atau menyekat kuasa Suruhanjaya Integriti untuk menyiasat apa-apa kes tata tertib atau kes jenayah. Fasal 22/2 wajar dikekalkan kerana kita tidak mahu Suruhanjaya Integriti, agensi penguatkuasaan, dibebankan dengan pelbagai aduan yang menyentuh tata tertib yang bersifat rutin. Inilah tujuannya mengapa yang Muhammad sebut di 25 tadi kita guna may dan tidak must, ya. Kerana kita tidak mahu mereka dibebankan dengan perkara-perkara yang rutin yang seharusnya diselesaikan oleh badan tata tertib yang berkenaan. Jadi kita kena bagi dia flexibility, ya. Dan masa dan kuasa Suruhanjaya dapat difokuskan kepada perkara-perkara tata tertib yang membawa signifikan kepada orang ramai dan kepentingan awam. Begitu juga dengan peruntukan Fasal 22/3, kuasa yang diberikan oleh peruntukan ini membolehkan Suruhanjaya Integriti terus merujukkan aduan yang bersifat jenayah kepada pendakwa raya. Peruntukan ini tidak bertujuan untuk membendung kuasa Suruhanjaya Integriti untuk menyiasat sesuatu aduan jenayah. Sebaliknya, ia adalah satu kuasa yang luas yang diberikan kepada Suruhanjaya. Suruhanjaya boleh dalam mana-mana hal jika ia mendapati aduan itu menunjukkan kesalahan jenayah telah berlaku, terus merujukkan aduan itu kepada pendakwa raya untuk diambil tindakan tanpa perlu menyiasatnya. Dengan itu, Suruhanjaya boleh memfokuskan siasatan kepada kes-kes jenayah yang lain yang lebih signifikan kepada orang ramai. Apabila Suruhanjaya Integriti merujukkan sesuatu aduan kepada pihak lain, Suruhanjaya bukannya lepas tangan begitu sahaja. Suruhanjaya masih mempunyai kuasa memantau status aduan itu, iaitu memantau tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkenaan tersebut. Suruhanjaya masih mempunyai tanggungjawab kepada setiap pengadu untuk memaklumkan pengadu tentang status aduannya. Tambahan pula, Perlembagaan Persekutuan dengan jelasnya menetapkan bahawa semua pegawai dalam perkhidmatan awam persekutuan adalah terletak di bawah bidang kuasa Suruhanjaya perkhidmatan mereka masing-masing yang ditubuhkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Antara fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan di bawah perkara 144 Perlembagaan Persekutuan ialah menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya. Oleh yang demikian, kuasa untuk mengenakan apa-apa hukuman tata tertib adalah terletak pada pihak berkuasa tata tertib yang berkenaan. Berdasarkan perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, kuasa untuk memulakan atau menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi pertuduhan jenayah adalah kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicara pendakwa raya. Oleh itu, Suruhanjaya Integriti tidak boleh mengenakan apa-apa hukuman tata tertib ke atas atau memulakan pendakwaan bagi salah laku pegawai penguatkuasa di bawah rang undang-undang ini kerana ia akan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Maka dengan hujah ini, kedua-dua Fasal 22/2 dan 3 hendaklah dikekalkan dan cadangan daripada Yang Amat Batu Gajah adalah ditolak.